Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, malam-malam buta ni, saya nak servis distributor Ford Econovan E1400. Ni distributor elektronik bukan distributor contact point. Ni rupa distributor yang dah berkecai. Punca dia minyak hitam leaking teruk dekat distributor. Minyak hitam leaking dah memang basah habis sampai ke bawah. Punca minyak hitam leaking dia benda simple je. Tapi nak tukar dia, macam ni lah jadinya distributor, berkecai habis. Saya kenalkan satu-satu part. Ni dia kita panggil distributor cap dengan kabel. Ini adalah wear and tear part. Dia akan rosak kat satu-satu ketika, dia akan rosak kat dalam ni. Dia akan haus pada spark connector kat belakang ni. Ada 4 biji. Kita tengok yang 4 biji yang berkilat pada bahagian bucu. Kalau masih lagi dalam keadaan elok, tak perlu ganti. Kalau dah haus, lain macam sikit dah haus dia, gap dia dah besar, van akan rasa, engine akan rasa semput-semput sikit lah. Okay, ni distributor cap. Ni spark plug wire atau kabel, plug kabel. Okay, ni main shaft. Shaft yang duduk dalam distributor. Ini electronic control lah. Dalam ni akan ada transistor. Ni magnet. Ni ada magnet. Benda magnet. Nanti dia akan bagi signal dekat ni waktu bila spark nak keluar. Okay, ini bahagian elektronik. Kalau pakai contact point, dia akan ada contact point lah kat sini. Dia akan ganti ni dengan contact point. Okay, ini vacuum actuator. Vacuum actuator ni adalah body dia. Body distributor ni dah basuh ni, berkilat. Kalau puasa hitam legam, bertukar colour ni. Ni bahagian dalam dia. Ni bahagian paling luar. Dia bersambung dengan ni, bekerjasama dengan distributor cap. Okay, dia bekerjasama dengan distributor cap. Ni special sikit. Dia panggil pemberat advance. Yang bahasa Inggeris punya apa? Advance firing lah. Semakin laju enjin berpusing, benda ni pusing laju. Bila benda ni pusing laju, benda ni akan terbuka. Okay, benda ni akan terbuka. Kiri kanan ni, dua. Bila dia terbuka, benda ni akan berpusing. So, bila dia berpusing, dia akan advancekan firing. Ignition firing tu dia akan jadi advance. Tapi bila kita engine dalam keadaan RPM rendah, dia akan tertutup. Jadi dia akan back to normal punya ignition degree. Contoh 5 degree. Contoh ni. Lepas tu bila dia berpusing laju lebih kurang dalam 4000 5000 rpm macam tu, dia ni bergerak mengikut rpm. Makin tinggi rpm makin banyak dia buka. Jadi dia akan terbuka. Bila dia terbuka, macam ni dia akan tolak. Benda ni bergerak. Bila akan tolak benda ni bergerak, jadi ignition timing tadi daripada 5 degree naik 6, 7, 8, 9, 10 sampai lah beberapa belas. Biasa dalam 14 ke 20 macam tu lah maksimum. Jadi ini dia panggil mechanical ignition timing adjuster. Tak tahulah apa nama benda ni kalau nak panggil dalam bahasa mudah faham. Tapi function dia adalah untuk advancekan timing bila RPM tinggi. Macam tu je. Okay, yang lain tu benda-benda kecil. Ni gear kat belakang. Ni nut screw, lock, pin lock. Pin lock ni meleceh juga nak buka pasang. Dan ini adalah part-part wear and tear. Yang menyebabkan minyak bocor adalah benda ni. Okay, ni yang lama, ni yang baru. O-ring dan oil seal. O-ring dia simple je, duduk kat sini, kat luar ni. Biasanya yang ni bocor. Ini kalau dia bocor kat sini, minyak dia meleleh bahagian luar. Minyak akan meleleh bahagian luar distributor. Tapi kalau dia meleleh bahagian dalam ni meleleh. Kalau kita perasan distributor cap dah dalam ni basah sikit. Dekat sini basah. Kat mana lagi yang basah? Kat sini lah biasa basah. Ini disebabkan oleh oil seal. Sebab oil seal ni berada di sini. Duduk sini. Jadi bila oil seal ni bocor, minyak akan keluar kat sini. Okey. Minyak akan keluar kat sini. Biasanya bocor dia
tak teruk sangat sebab dia ada lagi satu panggil apa ni journal bearing kat sini. Tapi dia akan bocor. Kalau tengokkan daripada seal dia pun dah haus ni. Fokus tak nampak. Tapi dia dah haus. Dah berpetak dia tak tajam kat situ. Okey, tengok bahagian dalam ni. Berbanding yang baru. Kita tengok dia tajam lagi. Okey, tu dia. Masih tajam. Begitu juga o-ring. Okey, kita tengok yang lama. Berpetak. Malah tak nak fokus pula. Dia dah berpetak, dah pingit, patut dia dah keras. Berbanding yang baru, dia masih lagi bulat, lembut. Okay, ini aja yang punca yang menyebabkan distributor ni bocor. Dua barang ni RM10. RM10 je kot. Daripada ganti seketol ni harga 100. Ni lebih kurang dalam belas lah, saya pun dah lupa tadi beli berapa. Yang ni murah. Yang mahalnya adalah mendalah ni. Ini adalah shaft bearing. Dia duduk kat sini. Okay, dia duduk kat sini. So nanti shaft ni kita masuk kat dalam. Ni. Okay. Sebabkan minyak bocor dalam lubuk shaft ni, grease dalam bearing ni dah ditolak keluar. Sebab ini pun dah pecah ni. Dia punya cover ni pun dah pecah-pecah tu tengok. Jadi bearing dia jam. Tak boleh pusing langsung. Tadi sebelum saya bergelaikan ini, masih boleh pusing, tapi terasa macam ada pasir. Krak. Okay, tapi sekarang okey sebab ketuk tadi kot. Dah tak boleh pusing langsung. Macam joget-joget gini je. Jadi ni bearing baru. Boleh pusing. Okay, bearing ni special. Saiz dia mengada, ada point, ada perpuluhan. Iaitu bahagian dalam, bahagian shaft. 12.5 mm. Memang mengada nak mati. Tadi nak cari bearing ni memang separuh mati. Nak cari bearing ni memang payah. Memang kena pergi kedai memang khas untuk jual bearing sahaja. Harga pun keras ni. Okay. Bearing dengan 2 oil seal. Saya tengok RM40 lebih kurang. Lebih kurang RM40. Tidaklah semahal nak ganti distributor seketol. Jadi dah siap, dah ada part semua. Ni nak pasang. Okay. Proses nak ketuk bearing ni kena beringat sebab kalau kita tak nak ketuk bahagian luar, kita nak ketuk bahagian dalam ni. Kalau kita ketuk bahagian luar, nanti ball bearing akan rosak. Jadi apa yang saya biasa praktik, jatuh. Saya akan masukkan satu washer yang ngam-ngam saiz shaft. Nampak? Ngam-ngam saiz shaft, tapi dia bahagian dalam je. Kemudian saya masukkan satu pipe dalam ni. Macam sekarang saya nak guna ni je lah. Mana ada ni saya capai je lah mana ada. Ini adalah pembuka spark plug. Okay. And then saya ketuk masuk. Ketuk kat atas ni, ketuk masuk. Mungkin agak kuat sikit nak kena ketuk sebab bearing baru dia ketat. Jadi kaedah yang orang kata nak mudahkan kerja, alamak ni pun dah ketat. Okay. Panaskan bearing dulu. Gunalah blower ke apa nama, bukan torch blower, dia panggil apa, heat gun. Kalau torch blower terbakar pula dia punya seal ni. Gunakan heat gun, panaskan dia dulu, bagi dia kembang. Bila dia kembang lebih kurang dalam 100 saya dah lupa. Masuk ke dalam ni. Ketuk pun perlahan je, ketuk perlahan je, dia akan masuk sampai dalam ni. Sebab shaft ni sejuk, bearing ni panas. Bila bearing ni panas dia kembang, jadi dia senang masuk. Okay, lepas tu biarkan dia sejuk tak tepi. Masuk oil seal baru. Dan di dalam ni, antara oil seal sampai ujung ni, ia kena ada grease. Sebab dia pakai journal bearing kat ujung ni. Ball bearing kat sini, journal bearing kat sini. So dalam ni patut ada grease banyak lah. Okay. Seperti juga dekat sini. Ni adalah magnet. Okay, dia ada ni 3 batang ni. Untuk bagi signal dekat alah-alah ni. Pulse generator ni untuk bagi isyarat waktu bila plug coil nak keluarkan spark. Kat sini pun kena buat maintenance sikit. Sebelum ni grease dia dah kering, dah keras dalam ni. Nak pusing ni tak boleh. Sekarang boleh pusing. Okay, pusing dengan lembut. Nampak tak? Pusing dengan lembut sebab
dah buat greasing balik. Grease ganti baru, cuci yang lama memang dah berkeladak, berkerak, dah keras. Saya pakai grease ni Anzol, dan saya gunakan carburetor cleaner untuk cuci dia. Tapi untuk cuci part-part lain saya rendam petrol lah jimat. Nak guna carburetor cleaner ni mau dalam 5-6 ting membazir. Okay, sini nak buat maintenance sikit. Sikit je, lebih sikit. Okay, next. Tak ada apa, tapi sayangnya saya test vacuum actuator ni bocor. Jadi nanti tak ada function dipanggil sebagai advance, vacuum control advance. Vacuum control advance ni waktu kita tekan throttle mengejut, vacuum akan tarik benda ni. Vacuum akan sedut daripada sini. Dalam ni ada diaphragm akan tarik shaft ni. Okay, dia akan tarik shaft ni masuk ke dalam. Jadi bila dia tarik shaft ni masuk ke dalam, kat mana tadi? Oh, kat sini. Okay, dia akan sambung kat sini. Dia akan tarik ni pusing ke sini. Okay, bila pusing ke sini, ini akan buat ignition timing menjadi lebih advance sikit. Contohnya kalau sebelum kita tekan minyak di dalam 5 degree, kita tekan minyak, vacuum yang tinggi akan tarik dan dia pergilah pada lebih kurang dalam 10-15 degree. Tujuan dia nak bagi advance firing dia akan buat kereta jadi pick up sikit. Okay, sebab bila kita tekan minyak mengejut, carburetor juga akan ada function jet nozzle, akan tembak minyak lebih, dan advance firing dia akan bagi firing advance lebih kurang dalam 10 degree lebih kurang. Saya tak pasti nilai yang tepat, tapi lebih kurang macam tu. Advance firing campur minyak rich, engine akan jadi pick up, sangat pick up. Tapi ini sekarang ini bocor. Cara nak test senang je, sambung pipe vacuum, ataupun kalau dicuci bersih, tiup je kat sini. Kalau kita tiup kuat-kuat dan kita tahu angin tu keluar, memang dia ada bocor, diaphragm dia bocor. Ataupun kaedah kedua, tekan sampai rapat, tutup dengan jari, lepaskan. Okay, bila lepaskan, lepas jari, tak ada rasa vacuum, sedut. Maksudnya dah bocor. Benda lah ni, tak tahulah ada jual ke tak. Cubalah cari spare part esok. Jadi hari ni assemble. Distributor pun mungkin akan tersangkut sikit sebab benda lah ni. Jadi itulah saya nak share sikit yang mana pasal distributor mechanical ni, elektronik. Dia elektronik tapi by mechanical. Ni mechanical. Yang mana kalau distributor ni bocor, macam Wira Kancil itu famous lah bocor, jangan buang, jangan ganti seketul. Ni je yang bocornya. Ni dua barang ni. Ni dua barang ni. Ini je punca dia kenapa dia bocor. Oil seal yang dah haus, o-ring yang dah keras. Okay, ganti baru balik. Okay, ni baru. Dan kalau distributor tu orang kata susah nak setting, ataupun dia kata setting dia macam tergedik-gedik sikit, cuba cek bearing. Pokok bearing tu dah rosak, dia longgar, dia free play. Macam ni dia ada free play sikit. Jadi shaft ni tak duduk diam. Jadi macam gogek-gogek sikit. Jadi bila dia gogek-gogek kat sini, benda ni pun tak akan duduk diam. Benda ni pun akan goyang-goyang sikit. Jadi kat sini dia akan ada spark gap. Daripada sini dia akan spark gap ke sini. Ya, point 4 digit bahagian tepi ni. Jadi kalau dia bergogek macam ni, jadi mana yang bahagian spark rapat, dia best. Bahagian mana yang dia tiba-tiba dia jadi gap sikit, dia tak best. Tu yang kadang-kadang macam ada misfiring engine. Kita ingat spark plug yang rosak. Kadang-kadang benda ni kena check. Kalau buka cap ni goncang-goncang sikit, kalau ketat, okey. Tapi kalau ada banyak free play, check bearing ni. Okay. Berselaru sikit kerja hari ni. Ini baru cerita pasal distributor. Belum cerita lagi pasal water pump. Water pump mungkin lain kali. Jadi itu je saya nak share lebih kurang apa yang saya tahu pasal distributor ni. Kebanyakan distributor memang boleh buka, boleh baraikan macam ni.
Okay, special tools. Ada satu je special tools. Dia panggil sebagai pin remover. Okay, pin remover ni dia pakai benda ni. Dia macam pin macam ni, dia duduk kat ujung shaft ni, dalam lubang. Dia duduk lubang ni. Untuk pegang gear ni kat sini, kat ujung ni. Ya, dia masuk daripada lubang sini. Masuk lubang sini, dia akan masuk lubang sini, keluar sana. Dia macam nak lock lah. Yang ni kena ketuk keluar. Ketuk keluar. Itu saja special tool. Special tool pun tak ada apa, saya guna screwdriver halus je, ketuk-ketuk keluar. Alright. Itu je lah kot untuk share seberingkas malam ni pasal distributor yang leaking. Usulnya leaking ni, tapi sebab leaking tu dah terlalu lama, rupa dia memang geli lah nak pegang, kotor sangat. Jadi daripada saya spend 200 untuk beli distributor lain, saya overhaul je lah dia, servis balik. Okay, yang lain rosak boleh repair. Elektronik rosak tak boleh buat apa, spare part tak ada. So bila elektronik rosak, tak nak kena ganti seketol. Alright, dah 3 kali 4 kali okey dah ni. Sekian untuk malam ni, harap dapat membantu semua.